Okey, kita lihat solution untuk muafakat SM025 set yang keempat. Okey, kita lihat section A. Kita ada 25 markah. Section A 25 markah. Dan soalan kita adalah 1, 2 dan 3. Iaitu dia akan cover untuk chapter 5, 8 and 9. Markah antara 9 hingga 7 markah. Kemudian untuk section B, 75 markah. Ada 7 soalan. Cover untuk chapter 1, 2, 3, 8 and 9. Okay, format dia adalah sama seperti PSPM sebenar. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, kita diberi point P, Q dan R. Soalan dia adalah use scalar product of vector to prove that cos angle of PQR equals to negative 1/14. Okey, yang ini adalah 3 markah. Ini kita ambil vektor QP satu, kemudian satu lagi adalah QR. Okay, pastikan kita mesti bermula dengan vektor yang sama. Ini ke contoh, katakan kita ada Q sini, sini P, yang satu lagi adalah QR. Okay, so 2 vektor lah. Okey, yang pertama, vektor yang pertama tu kita ambil, kalau QP maksudnya kita ambil P tolak Q. Kita akan ambil kanan tolak kiri. P tolak Q, so 1 tolak 2 dapat nanti 1. 2 tolak 1 kita dapat 3. Dan 3 tolak 1 kita akan dapat 2. So daripada sini kita akan dapatkan magnitude dia. Kemudian untuk QR, kita akan ambil R tolak Q. Iaitu nanti 1 tolak 2 nanti 3. Nanti 3 tambah 1 nanti 2. Dan 2 tolak 1 adalah 1. So kita cari nilai magnitude of QP dan QR. Okey, kemudian bila kita dah ada maklumat ni, kita ganti dalam formula scalar product. Iaitu kalau kita rujuk kepada vektor A dot vektor B, maka formula kita adalah magnitude of A, magnitude of B, cos theta. Di mana theta tu adalah angle between two vectors. Okay. So kita gantikan ke dalam formula. Ganti dalam formula K1. Kiri dan kanan K1. Kemudian kita akan proses sehinggalah kita berjaya buktikan cos angle of PQR adalah negatif 1/14. Yang ini adalah J1. So 3 markah. Okay, 3 markah. Kita yang pertama kita nak lihat find the equation of plane. Equation of plane, dia punya syarat dia adalah containing the line L1 dan satu lagi syarat adalah point 793 5 in the Cartesian form. Maksudnya kalau kita buat lakaran, katakan line tu point di atas line, katakan saya labelkan dia sebagai A lah. Kemudian kita ada satu maklumat lagi, kita ada point B. Point B ni di atas plane. Yang A tadi di atas line. Okay, yang B tu di atas plane. Okay. Kemudian kalau kita dapatkan normal, setiap line ni dia mesti ada V. Okay, katakan saya labelkan ni sebagai V. Jadi kalau kita dapatkan normal, maka kita mesti saya akan ambil vektor AB ni, saya sambungkan, saya crosskan dengan vektor V, maka kita akan dapat normal vektor. Okey, kita akan dapat normal vektor. Katakan saya buat lakaran di sini, ini adalah normal vektor. Ini normal vektor. Jadi kalau kita dapatkan normal, saya akan ambil V cross AB ataupun AB cross V. Mana-mana boleh. Okey, yang penting kita akan ambil dua vektor ni, kita crosskan, kita akan dapat normal yang di atas. Okey. Kita boleh ambil daripada vektor A ni di atas line 1. B ni adalah 7, negatif 3, 5. Tolakkan dengan A, vektor A. Vektor A ni adalah di atas line yang pertama. Line yang pertama kita menggunakan yang pertama adalah 2, 4, negatif 3. Okay, maka kalau kita permudahkan, kita akan dapat 5, negatif 7 dan 8.
Okey. Maka ini adalah vektor AB. Okey. Okey, kemudian kita dapatkan normal. Kemudian gantikan ke dalam formula R dot N. So normal kita dah ada. Kemudian untuk sebelah kanan A dot N. Okey, A dot N. Jadi dari segi markah dia, kita dapatkan dulu vektor AB. Ini adalah B1. Dalam B1 dapatkan vektor AB dulu. Kemudian kita cari normal K1. Kemudian gantikan ke dalam plane equation sehinggalah kita akan mendapat jawapan. So 4 markah. Determine whether the line L2 is parallel to the plane X plus 5Y plus 3Z equals to 5. Okey, jadi sekarang ni kita pertimbangkan daripada L2. Okey, L2 ni adalah, kita lihat dia punya V dia adalah yang ni. Ini adalah L2. So kita akan baca dia sebagai I tolak 2J tambah 3K. Itu adalah V. Kemudian kita dotkan dengan normal. Normal kita baca daripada sini. Ini kita baca normal. Maka kita ubah XYZ ni kepada IJK. IJK. Okay. So kita dotkan dia. Tunjukkan mesti dapat 0. Kemudian kita buat kesimpulan. Okay. 2 markah. Kita lihat soalan yang kedua. Okey, kita dah beri, ini adalah discrete random variable. Ini yang pertama, discrete. Kemudian dia beri probability function, PDF. Okey, kemudian show that A equals to 1 over 40. Jadi kalau kita dapatkan constant, pastikan kita kena jumlahkan keberangkaian mesti samakan dengan 1. Jadi kita gantikan ketika X sama dengan 1, nilai dia adalah A. Bila X sama dengan 4, nilai dia A juga. Bila X sama dengan 2, kita ganti X tu dengan 2, dapat 4A. Gantikan X dengan 3, dapat 9A. Gantikan X tu dengan 5, dapat 25A. Samakan dengan 1. So, yang ini kita selesaikan ni. Dan jawapan mesti dapat 1/40. Okay. Selalunya kita tulis ni. Ini adalah shown. Kemudian soalan yang kedua. Find the probability he works out at least. Disebut at least. Maka gunakan simbol yang besar dan sama dengan 4. Maka kita senaraikan nombor yang kita adalah daripada 1 sehingga 5. Jadi kalau more than or equals to 4 ataupun at least, kita senaraikan nombor yang mungkin adalah 4 dan 5. So kita gantikan. Bila X sama dengan 4, pilih function yang pertama. A tadi adalah 1/40. Kemudian bila X sama dengan 5, kita akan dapat 25/40. Okay, ini kalau kita ganti ni, ini K1, J1, J1. Okay, J1. Okay, soalan C, kita nak mencari variance. Find the variance of time. Kemudian dia punya, okay, yang pertama kita perlu dapatkan, untuk dapatkan variance, kita perlu ada expectation of X. Ini yang pertama lah. So, tunjukkan expectation of X. Formula dia adalah, ni kalau kita gunakan expectation of X, setiap nombor ini adalah discrete. So kita gunakan summation. So setiap nombor X darabkan dengan function. Kebiasaannya kita gunakan probability kalau discrete. Tapi untuk soalan ini dia menggunakan fx. Okay. So tunjukkan X darabkan dengan probability. Tunjukkan ini adalah K1. Ini adalah K1. Kemudian kita dapatkan juga expectation of X squared. Tunjukkan expectation of X squared. Maka bila kita nak darab, pastikan kita akan ambil X kuasa 2 darab dengan nilai kebarangkalian. Okey. So kemudian gantikan ke dalam formula. Kita cari variance. Kita cari variance K1, cari variance. Kemudian cari variance ini adalah K1. Okey. Yang ini terus kepada jawapannya. So kita gantikan. So terus kita akan dapat jawapan. Kemudian hence. Soalan hence. Ini kena hati-hati. Pastikan kita gunakan maklumat yang kita ada sebelum ni. Kita kira untuk variance of 1 minus 2x.
So yang pertama kita gunakan properties dan ganti nilai. Kemudian jawapan akhir kita. So jumlah markah adalah 5. Okey, kita lihat soalan A. Okey, untuk yang di sini kita lihat dia menggunakan perkataan rate ya. Bila rate ini merujuk kepada Poisson distribution. Okey. Jadi selalunya kalau kita nak jawab ni kita tulis lambda sama dengan 6. Tapi bersama dia mesti tulis untuk 1 hour. Okey, ini adalah Poisson. Kemudian find the probability that during any 90 minutes. Maknanya lambda tu kita kena ubah. Okey, yang pertama lambda tu kita kena ubah. Okey, yang pertama lambda tu untuk 90 minit. Jadi kita kira lambda dulu. So lambda sama dengan 6, tapi 6 ni untuk 1 jam. Sekarang ni kita ada 90 minit. So letak ini darab dengan 90 perkan dengan 60. Maka lambda yang baru kita mesti menggunakan nilai 9. Okey, lambda mesti guna 9. Gunakan lambda yang baru. Jadi kena hati-hati bila kita jumpa soalan, lambda tu mungkin berubah. Okey, jadi untuk yang A1 ni pastikan mesti menggunakan lambda 9. Okey, kalau kita nak mencari exactly 7, maksudnya gunakan formula. Okey, kalau kita gunakan formula ini adalah K1 J1. Ataupun cara lain kita menggunakan table. Kalau kita nak gunakan table, kita boleh ambil nilai 7 bacaan table tolak dengan nilai sebelah kanan. So kita akan dapat jawapan yang sama. Kemudian untuk soalan yang kedua pula, atmos. Bila atmos kita gunakan less than or equals to 10. Kalau kita nak guna table, pastikan kita tukar satu tolak. Ini sepatutnya kalau ikut kaedah asalnya, yang ini sebenarnya dia sama dengan satu tolak probability. Kalau guna satu tolak, kita akan tukar dua simbol. Less than akan jadi more than, equal dia akan jadi not equal. Okay, tapi dalam table tak boleh guna lagi sebab table dia baca lebih besar dan sama dengan. So kita akan tukar kepada nilai 11. So kita gunakan table, pastikan lambda kita menggunakan lambda 9, cari R sama dengan 11, maka kita akan dapat nilai 0.706. So ini adalah K1. Ini adalah K1, kemudian jawapan 2 markah. Okey, kita lihat soalan B pula. Okey, saya tulis sekali lagi. Sebenarnya kita punya lambda asal kita adalah sama dengan 6 untuk per hour. Okey. Kemudian, kadang-kadang soalan diubah. A patient arrive at 11:30 AM. Diberi masa. Kemudian, find the probability that the next patient arrives before 11:45. Maksud dia sekarang ni, dia punya tempoh masa dia tu, kita kena kira sendiri. Maksudnya daripada 11.30 sampai 11.45, maknanya berapa minit. Jadi lambda kita gunakan asalnya 6, tapi untuk 1 jam, kita darabkan dengan 15 minit perkan dengan 60. Maka kita akan dapat nilai 1.5. Jadi untuk soalan B ni, kita menggunakan lambda 1.5. Okey, kemudian soalan tersebut, find the probability that the next patient arrive. Kalau kita lihat next patient, dia merujuk kepada seorang. Next patient, seorang, orang yang kedua, orang yang ketiga, before 11:45. Maksud dia, kita mesti menggunakan lebih besar dan sama dengan 1. Okay, next patient bermula dengan orang pertama, orang yang kedua dan seterusnya. So, mesti gunakan lebih besar. So, yang ini, yang pertama kita tukar lambda dulu. Kemudian kita sesuaikan dengan soalan. So, kita menggunakan lebih besar dan sama dengan 1. Dan kita boleh guna bacaan daripada table. Cari lambda 1.5, R sama dengan 1. Dan kita akan lihat bacaan dalam table adalah 0.7769. 3 markah. So, kita lihat soalan yang pertama untuk section B. By using the Newton-Raphson method, solve the equation
kx squared minus exponent x equal to 0. Dan kita diberi initial value start from 1. Okey, jadi kalau kita nak gunakan iteration, step yang pertama kita mesti dapatkan I prime. So kita differentiate ni, kita akan dapat ini adalah K, ini adalah K1 ya. Ini adalah K1. Okey, kemudian kita bermula dengan gantian. Kalau kita refer kepada formula iteration, okay, katakan ni saya tulis ni. Iteration, formula dia adalah, katakan saya ada xn plus 1, maka equals to x sub n. Maksudnya, kalau kita nak bincang 3, maka dia akan sama dengan x2. Dan mesti tolak dengan function fx sub n divided by prime, I prime. Ini formula asal dia lah. Jadi kalau kita ambil x1, so kita akan ambil x0 tolak dengan function fx. Tapi kita gantikan dengan nilai 1. Okay, so kita tunjuk ini. Ini 5 markah. Okay, so ini K1. Kemudian tunjukkan, mesti ada gantian 3. 1, 2, 3. Ini K1. Okay, ini 5 markah. So ini K1. Ini K1 lagi. So kita akan teruskan. Ya, ini gantikan nilai yang ketiga sampai nilai yang keempat, dan akhir sekali adalah jawapan. Okey, kemudian soalan seterusnya, soalan yang kedua, show that adakah integration start from 1 to a x squared exponent ln double ln ln in bracket ln adakah sama dengan a kuasa 3 per 3 ln a tolak 1 per 3 dan tambah 1 per 9 by using technique of integration, teknik integration by parts. So kita akan gunakan integration by part ni. Okay, jadi kalau kita nak guna integration by part, yang pertama kita mesti ada U. So kalau IBP, U ni mesti menggunakan panduan Lopet. Okay, kalau Lopet maksudnya kalau ada log, log tu sebagai U. Kemudian DV tu adalah yang X kuasa 2. So sebelah kiri differentiate, sebelah kanan integrate. So kuasa 3 per 3. Kemudian kalau nak mudah kita darat silang ke kanan, kemudian baru ke kiri. Okay. So ganti dalam formula. Jadi yang ni, pilihan U dan DV, ini adalah K1. Ini adalah K1. Okey, kemudian gantikan ke dalam formula K1. Maksudnya kita dah pilih yang ni. Gunakan formula integration by part. Kemudian kita cuba integrate. Okay, kita cuba integrate. Kemudian ganti nilai. Sehinggalah kita berjaya buktikan. Okay, ini adalah soalan yang pertama. So, berapa markah? 5 markah. Kemudian hence. Hence ni maksudnya gunakan maklumat yang kita dah ada. Yang kita dah buktikan tadi, gunakan. Bila A sama dengan 2. So kita ganti je. Bila A sama dengan 2. So gunakan A ni ganti dengan 2. So kita akan dapat K1. Gantikan A tu dengan 2. Tetapi soalan nak 3 kuasa 2. So semua darab dengan 3. Okay, semua darabkan dengan 3. Semua darab 3. K1. 2 hingga 1. Biasanya kalau kita nak buat penulisan integration, dia mesti nombor yang kecil tu di bawah, nombor yang besar tu di atas. Sepatutnya macam ni. Ini penulisan dia. Okay, nah, jadi kalau kita nak buat 1, 2, okey, ni kita teruskan. Tetapi soalan nak bukan nak 1, 2, soalan nak 2, 1. Sebab A ni 2. Jadi bila kita ni, kita akan pastikan ada perubahan kat sini. Sebab nilai limit dia berubah. Ya, asalnya 1 ni berada di bawah. Tapi kita pindahkan dia ke atas. Jadi mesti ada simbol negatif. Ini adalah K1. Kemudian kita
dapatkan jawapan nilai dia. Okey. So hati-hati. Kadang-kadang soalan penulisan biasa integration kita mesti nombor yang kecil bawah, nombor yang besar di atas. Tapi soalan yang kat sini dia ubah. A tu 2. Jadi sebenarnya soalan tu dia nak integrate 2 sampai 1. Jadi pastikan mesti ada negatif. Okey, soalan nombor 3. Find the integration of. Okey, kalau macam ni kita nampak ini mesti menggunakan partial fraction. 6 markah. Okey, tetapi jawapan final answer mesti dalam bentuk as a single logarithm. Okey, jadi kita akan gunakan partial fraction. Yang pertama, pastikan kita mesti pecah dengan partial fraction yang sesuai. Okey, kalau kita factorize. Okey, kalau kita factorize, dia 16, so 4 kuasa 2. 4. So, yang pertama 4 tolak X, satu lagi 4 tambah X. Ini sebenarnya tak perlu 2 ni. Okey, ni tak perlu 2. Okey. So, yang pertama. Jadi, selalunya yang pertama ni tak perlu kita tulis integration. Sepatutnya integration tu kemudian. Okey, kemudian kita boleh pilih nak mencari A dan B tu, kita mesti ada 2 nilai paling kurang. Ataupun kita nak menggunakan kaedah yang kedua, iaitu comparing the coefficient. Jadi, kalau kita nak menggunakan kaedah substitution, so kita gantikan nilai X sama dengan 4. Kemudian kita gantikan X sama dengan negatif 4. Okay. So kita gunakan gantian 2 nilai X ataupun kaedah yang kedua. Kalau ikut skema ni dia menggunakan comparing the coefficient. So sebarang kaedah. So kita comparing the coefficient ataupun gunakan gantian K1. Kemudian kita ganti semula dalam kita punya integration. Ini adalah K1. Kemudian kita integrate K1. Dan sebenarnya kita akan dapat jawapan, tapi kena permudahkan. Dan jawapan akhir. Jawapan akhir ini mesti menggunakan tambahan maklumat soalan. Dia nak mesti final answer as a single logarithm. Okay. So pastikan jawapan dia mesti single di sini. So 5 markah. Jadi kalau kita rujuk identiti cos double angle, dia sama dengan 2 cos squared X tolak 1. So kita rujuk kepada double angle formula. Okey, jadi kita tengok mana yang sesuai. Jadi kalau kita lihat kat sini, perbezaan dia, kalau sini 2, sini akan jadi 1. Jadi kalau sini 6, maka sebelah kanan akan jadi 3. Okey. So daripada sini, kita tukar bentuk soalan. So yang ini kita dapat. Yang ini kita tukar dulu dengan menggunakan identity. Kemudian kita tukar lagi 1 over cos tu adalah secant. Kemudian kita boleh integrate dan jawapan akhir. Okay. Bila kita integrate secant squared, dia akan dapat tangent. Tapi jangan lupa, tangent 3x over 3. Dia mesti over 3. Menatang 3 ni, kita differentiate in bracket. Differentiate in bracket dapat 3. Kemudian permudahkan. So itulah kita punya jawapan. Kita diberi R. R adalah region bounded by Y equals to ln X over square root of X. Ini kita punya sempadan ni lah. Find the volume of the revolution when R is rotated through 360 degree about the x-axis. Okay, maknanya bila kita rotate about x-axis, maka kita mesti integrate using dx, integration of dx. Okay. Jadi kalau ikutkan formulasinya, V sama dengan pi integration of dx. Kemudian function kita mesti kita letak kuasa 2, y yang kuasa 2. Kalau kita guna dx, y yang kuasa 2. Kalau kita guna dy, maka x kuasa 2. So y ini kita kuasa 2 daripada function yang diberi ni. Kuasa 2. Kemudian kita akan integrate start pada 1 sehingga e. Okay. Yang ini kalau kita nak integrate, ni yang pertama, K1. Kalau kita nak integrate, tak boleh integrate terus. Jadi terpaksa lah kita menggunakan substitution method.
Okay, substitution 1 over x. Okay, kita menggunakan substitution method. So, kita akan ambil u sama dengan ln x. So, kita akan dapat du sama dengan dx over x. So, kita akan dapat gantian semua sekali itu dengan menggunakan dua maklumat ni, kita akan dapat gantian dalam sebutan u. Okey, kemudian kita integrate. Okay, kita integrate K1. Kemudian, okey, selepas kita integrate, katakan kita nak biarkan dalam nilai u. Maka kita kena kira lah bila x sama dengan 1, u berapa, bila x sama dengan i, u berapa. So, kita nilaikan, dapatlah 4 markah. Okey, kita lihat soalan nombor 4. Okey, kita dah beri differential equation. Okey, kalau yang ni, kita lihat, ni sebenarnya dia ada dua sebutan. Ini satu, yang ni dua. Maka, kalau dua sebutan, kita gunakan separable method. So, kita asingkan K sebelah kiri, X sebelah kanan. Okey, kita asingkan. So, yang pertama, okey, yang ini kita asingkan dulu. So, kita asingkan, integrate, asingkan dulu. Kemudian, yang ini kita permudahkan. Kemudian, kita integrate kiri dan kanan. Permudahkan, sampailah kita berjaya tunjukkan. Okay, sampai kita berjaya tunjukkan kx sama dengan AE to the power of k minus x, where A is equals to E to the power of C. Okay, so yang ini sebenarnya kita pecah. Ni sebenarnya saya boleh pecah ni. Ni kita boleh pecah E kuasa K tolak X darab dengan E kuasa C. Okay, biasa E kuasa C ni kita akan tukar dia sebagai A. Okay, untuk soalan B pula. Okay, by using integrating factor. Kalau tak dinyatakan by using integrating factor, kita memang dah tahu dah. Sebab ini melibatkan sebutan pertama, sebutan yang kedua, sebutan yang ketiga. Kalau kita ada 3 sebutan, biasanya memang guna integrating factor. Okay, dan diberi syarat tambahan untuk mencari constant. So, yang pertama kita susun dulu dalam bentuk general form ataupun standard form. Ni K1. Kemudian kita cari IF K1. Darabkan IF kiri dan kanan. Okay, darabkan IF kiri dan kanan. Kemudian kita integrate. Untuk integrate sebelah kanan ni, kita mesti menggunakan substitution method. Okay, nak guna substitution method ln x tak boleh. Kita mesti gunakan IBP. 1, 2, 3, 4. So, kita gantikan IBP dan selesaikan sehingga kita dapat jawapan. Okey, dari segi permarkahan yang tepatnya adalah yang pertama adalah kita tukar dalam bentuk standard form. Jadi, kemudian kita cari integrating factor tapi kita darab kiri dan kanan. Kemudian kita cuba integrate. Kita gunakan IBP. Kita ganti dalam formula K1. Dan cari nilai C K1 dan jawapan J1. Okey, kita lihat soalan nombor 5. Determine the value of K. Kita mencari constant. Ini adalah soalan probability distribution function. Dia tak sebut ini discrete ke ataupun continuous. Kalau dia menggunakan istilah distribution, ini merujuk kepada discrete. Okay, itu satu cara kita nak tentukan ini discrete ke continuous. Lihat dia punya istilah PDF dia. D itu dia merujuk kepada apa? Kalau distribution, itu adalah discrete. Kalau density, itu adalah continuous. Cara pertama. Cara yang kedua, kita lihat function yang diberi itu. Nilai tepat ke ataupun nilai dalam bentuk interval. Kalau nilai tepat, itu adalah discrete. Kalau dalam bentuk interval, itu adalah continuous. Okay? So, ini soalan discrete. Bila nak cari constant, kita mesti jumlahkan semua nilai X samakan dengan 1. So, kita gantikan
2, kita gunakan formula NCR, 3 pun sama, 4 pun sama, dan bila X sama dengan 5, kita hanya ambil K je. So, ini kita selesaikan, ni K1 dan jawapan. Okay. Kemudian, calculate the probability X less than 3. Okay. Kalau less than 3, disebabkan discrete, kita boleh senaraikan. Kurang daripada 3, cuma ada satu nombor je, iaitu PX, ni adalah PX sama dengan 2. Okay, kita gantikan, so kita akan dapat K1, ini J1, 2 markah. Okey, seterusnya kita nak mencari cumulative distribution table. Maksudnya kita mesti buat dalam bentuk table. Maksudnya kita nak mencari F besar lah. Sama ada nak gunakan simbol ni ataupun kita boleh gunakan simbol F besar, Fx. Okey. Jadi lebih mudah kita cari dulu probability untuk setiap nombor. Okey, jadi kalau X sama dengan 2 ganti je. Bila X sama dengan 2 gunakan 5C2 darab 1/4 kuasa 2. Bila X sama dengan 3, 5C3 darab 1/4 kuasa 3 dan seterusnya. Selepas itu baru kita cari kumulatif. Okey. Kalau X sama dengan 2 jumlahkan sehingga 2. So kekal 160/256. Kalau 3 maksudnya jumlahkan 2 dan 3. Kalau kita nak mencari kumulatif sehingga 4 jumlahkan 2, 3, 4. Dan akhir sekali mesti sama dengan 1. Kemudian soalan yang seterusnya, state the mode. Okey, mode rujukan kita cari daripada table ni mana nilai probability yang paling tinggi. Ini kita punya rujukan. Tapi jawapan mode tu adalah nilai X tu. Maka mode tu adalah sama dengan X sama dengan 2. So ini adalah B1. Kemudian kita nak cari median. Okay, median kita cuba lihat. Kita cuba lihat mana nilai yang lebih daripada 0.5. Kita lihat nilai kumulatif. So kita lihat mana nilai yang lebih daripada 0.5. Jadi kalau kita uji, rupanya F3 adalah 0.78. Okay. Maknanya bila kita ganti 3, yang kali pertama lebih daripada 0.5 adalah pada nilai 3. So, median tu adalah X sama dengan 3. Okey, soalan nombor 6. The probability density. Ini kalau disebut, ni PDF juga, tapi disebut density. Ini merujuk kepada continuous random variable. Okey. Dia satu cara kita lihat istilah PDF dia. Dia menggunakan istilah apa? Kalau density, itu adalah continuous. Cara pertama. Cara yang kedua, kita lihat soalan. Soalan dia menggunakan interval. Ini adalah soalan continuous. So, kita nak mencari constant. Jadi, jangan gunakan summation. Kita mesti gunakan integration. So, kita integrate 0 hingga 1. Kemudian, kita integrate 1 hingga 3. Samakan dengan 1. Dan kita proses. Okay. So, yang ini K1. Kita cuba integrate. Dan kita dapatkan nilai constant. Okey, kemudian soalan yang berikutnya kita nak mencari kumulatif. Okay, untuk mencari kumulatif, selalunya kita bermula daripada number line. Kita buat number line, kita senaraikan semua sempadan yang ada, 0, 1, 3. Bila kita ada 3 sempadan, maka kita akan ambil kira 4 kawasan. Okey, untuk kawasan yang pertama terus kita tulis je. Fx sama dengan 0. Jadi yang pertama mudah, tak payah kira. Untuk kawasan yang kedua, ni kawasan yang kedua ni. Okey. Ini saya tulis kat sini. Untuk kawasan yang kedua, ini selalunya kamu boleh guna cara yang ni lah. Ni saya tunjukkan untuk kawasan yang kedua. Untuk selang antara 0 dan 1, kita nak dapatkan Fx. Sepatutnya kaedah dia adalah F0. Kita ambil apa nilai yang di bawah tu? 0. So, F0 kita tambahkan dengan 0 sehingga X. Sepatutnya 0 sehingga 1. Tapi kita ambil 1 tu terakhir, kita nak function. So, 0 sehingga X. Maka function dia 0 sehingga X. 0 sehingga X adalah AX. A tadi berapa? A1. So, X dx. Ini proses sampailah kita dapat jawapan X kuasa 2/2. Ini untuk kawasan yang kedua. Teruskan lagi. Kalau kita nak teruskan kawasan yang ketiga.
Selalunya kamu tulis macam ni lah. Kawasan yang ketiga, kita nak mencari fx, selalunya kita gunalah apa nilai yang di bawah? 1. Maka kita gunalah f1 tambah dengan integration, sepatutnya 1 sehingga 3. Tapi disebabkan 3 ni terakhir, kita ambil x. So, function dia adalah 1/4. 1/4 dx. Okey. Yang f1 ni, kalau kita nak kira f1 ni, kita ganti dalam x kuasa 2/2. Maksud dia, f1 ni nilai dia adalah 1/2. So, kita ambil 1/2. Kita tambahkan dengan integration yang baru. Tambah dengan integration yang baru. Maka kita akan dapat nilai 1 tambah x/4. Kemudian, untuk kawasan yang terakhir. Untuk kawasan lebih besar dan sama dengan 3, ini maksudnya nilai yang di bawah tu adalah 3 sampai infinity. Maka kaedah yang mudahnya, kita akan ambil f3 tambah dengan 3 sehingga infinity. Disebabkan infinity tu yang terakhir, kita gantikan dengan x. Tapi function selepas 3 tak ada. So, letak kosong di x. Kemudian yang f3 ni, kita gantikan 3 dalam function yang sebelum ni. 1 tambah 3/4. 1 tambah 3/4, so kita akan dapat 4/4. Tambah dengan 0, function yang baru, maka kita akan dapat nilai 1. Jadi saya galakkan guna kaedah ni lah. Nak cari antara 0 hingga 1, kita ambil f0, tambahkan dengan 0 sampai x. Kalau kita nak cari antara 1 dan 3, kita ambil f1 tambah dengan 1 sehingga x. Dan seterusnya. Okey, dari segi markah, 4 markah. So, ini tadi K1. Okey, kita teruskan dengan interval yang kedua, K1. Kemudian yang ketiga, K1. Dan jawapan akhir pastikan dalam bentuk cumulative distribution. So, pastikan mesti ada 4 seterusnya, so 4 markah lah. Okey, soalan yang ke-6, 6C. Disebabkan kita ni dah ada kumulatif. Okey, bila kita ada kumulatif, maka kita lihat tarifan kumulatif. Kalau FK, maksud dia probability X less than or equals to K. Dia menggunakan simbol lebih kecil dan sama dengan. Jadi kalau kita lihat nilai probability di antara between, maka kita ambil kanan tolak kiri. So ambillah F2 tolak F1/2. Kalau kita jumpa dalam exam, kita nak ambil kiri tolak kanan ke kanan tolak kiri? Okay, maka rujuk. Sebenarnya tarifan kumulatif dia menggunakan simbol less than or equal. So pergerakan kita mesti bermula daripada less than or equal. So mesti ambil kanan tolak kiri. So kita lihat pada kumulatif, lihat 2 tu berada di mana, setengah tu berada di mana. So gantikan. So kita akan dapat 5/8. Okey, yang ini K1, ini adalah J1. Kemudian soalan seterusnya kita nak mencari expectation of X. Sebabkan ini adalah continuous, so kita gunakan. Okey, ini yang lupa ya, kita akan pilih X, function yang pertama tapi darabkan dengan X. So mesti guna X kuasa 2 untuk selang yang pertama. Yang kedua 1/4 dx. Ini adalah K1. Kemudian kita integrate. Okay. Kemudian jawapan. Kemudian soalan yang kedua, nak mencari variant tapi dia beri X kuasa 2. Maka gantikan ke dalam formula. Kemudian jawapan. Okay. So 5 markah. Okey, kita lihat soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 ni dah dinyatakan ini adalah normal distribution. Maka soalan ni adalah soalan memang asalnya memang normal. Dia beri mean and variance. So ingat kita punya normal dia bergantung kepada dua nilai, mean dan variance. 2, 5, 6 variance. Okey. Kemudian if the passing mark is 50. Maksud dia, untuk lulus, dia mesti 50 dan ke atas. So, mesti guna simbol lebih besar dan sama dengan 50.
Kemudian disebabkan ini adalah soalan normal, terus kita tukar kepada Z. Jadi kalau soalan tu 50, kekalkan 50. Tak payah nak buat sisi. Sebab soalan ini memang asalnya normal. Okey, ini 2 markah. So kita tukar kepada Z, rujuk kepada table. So kita akan dapat nilai 0.4013. Kemudian if 5% of the candidates get a distinction. Soalan dia, what is the least marks? Maksudnya markah yang paling rendah. Okey. Jadi kita gunakan Z lebih besar. Kalau kita nak list mark, maksud dia merujuk kepada minimum lah. Kalau minimum, maka kalau kita gunakan Z lebih besar daripada satu nilai, katakan K lah. Katakan ini saya gunakan katakan X Q lebih besar daripada K. Kalau kita guna simbol ni, ini merujuk kepada K ni adalah minimum least mark. Maknanya K tu minimum mesti menggunakan lebih besar. Kalau kita nak K tu maksimum, maka gunakan simbol less than. Jadi kalau katakan kita nak gunakan simbol lebih kecil lah, maka simbol lebih kecil ni merujuk K itu adalah maksimum. Untuk soalan ni mesti guna lebih besar. So kita tukar kepada Z. So K1, tak perlu kita guna sisi. Kemudian kita baca table, samakan dengan K tolak 46/16 sebab kita nak mencari K. Kemudian kita akan dapat nilai K itu adalah J1. So K itu adalah 72.3. Itu markah yang paling minimum. Okey, soalan B pula. Soalan B pula. Soalan A, masih soalan A juga, tapi bahagian yang ketiga. Okey, kita nak mencari probability that the student obtain between 42 and 58. Bila menggunakan perkataan between, pastikan tiada sama dengan. So kita standardize, kemudian kita gunakan table. Jadi kalau kita nak gunakan table, nampak je Z tu ada nilai negatif, maka gunakan satu tolak. Nilai Z yang positif dan nilai Z yang positif, 0.75. Okay. So kita baca table, satu tolak 0.25, kemudian tolakkan lagi dengan 0.75. Soalan nombor 7B. Okey, kita diberi probability of a person recovered from sunburn after applying a lotion equals to 0.35. Maksudnya nilai P lah ni. So sekarang kita ada maklumat P itu adalah 0.35. Bila sebut ada nilai P, kemungkinan besar itu adalah soalan binomial. Dan kita memang salah, ini adalah soalan binomial sebab kita ada N. So kita ada maklumat N 30 dan P adalah 0.35. Jadi soalan yang pertama, determine the probability at least. At least maksudnya lebih besar lah. Lebih besar daripada 8. Okay, so kita gunakan table, rujuklah kepada nilai N 30, P 0.35. So kita akan dapat K1, J1. 2 markah. Okey, kita lihat soalan B yang kedua pula. Okey, sekarang N kita dah berubah. N kita dah berubah jadi 200. Okey, jadi soalan asalnya adalah binomial. Tapi N kita 200. P 0.35. Kalau kita nak gunakan maklumat ni, kita tak boleh kira binomial. Sebab N kita dalam table hanya paling tinggi 50. Sekarang 200. Maka pengiraan kita kena ubah. Kita kena ubah kepada normal. Okey. Normal ni dia perlukan maklumat min. Min tu kita ambil 200 darab 0.35. So dapat 70. Dan variance kita ambil 200 darab 0.35 darab 0.65. So kita akan dapat 45.5. Okey. Jadi pengiraan je kita tukar kepada normal. Tapi soalan kekal binomial. Jadi kita kena ingat
Bila binomial tukar kepada pengiraan normal, kita perlu tukar dulu dengan menggunakan sisi. Ya, ingat sisi itu adalah plus minus 0.5. Okey, jadi maklumat yang pertama, kita tukar je maklumat binomial kepada normal, ini satu markah. Kemudian barulah kita jawab soalan. Okey. Tetapi kita kena hati-hati. Kita mesti buat sisi. Jadi kalau kita lihat soalan kita adalah ada sama dengan, maka bila nak buat sisi mudah je. Sebelah kanan tambah 0.5, sebelah kiri tolak 0.5. Okay, itu yang kita dapat 57.5, satu lagi 81.5. Kalau katakan soalan tu tak ada sama dengan. Okey, tak ada sama dengan. Bila tak ada sama dengan, kita terbalikkan. Sebelah kanan tolak 0.5, sebelah kiri tambah 0.5. Okey. Kemudian calculate the probability that 58 to 81. Bila menggunakan perkataan to, maka mesti gunakan simbol sama dengan. Kalau salah menggunakan between, maka jangan ada sama dengan. Okey, so ini K1, maksud dia kita tukar pada Z tapi bersama dia adalah sisi. Kena buat sisi. Kemudian kita dapat nilai. Ini adalah K1. So kita akan dapat jawapan J1. Okay. Jadi kalau kita nak guna table, kita ada negatif dan positif, kita akan ambil satu tolak. Okay. Okay, yang ini kita boleh gunakan. Ini. Kita boleh gunakan satu tolak probability Z more than 1.85, tolak lagi dengan Z more than 1.70. Okay. So terus kita akan dapat jawapan. Kemudian soalan yang kedua. Soalan yang kedua kita nak mencari then find the probability exactly 72. Ini maksud dia merujuk kepada 72. So kita kena ingat, pengiraan kita gunakan normal. Tapi soalan asalnya binomial. Jangan lupa mesti buat sisi dulu. Kena buat sisi. Kalau ada simbol sama dengan, maka sisi itu kita kena buat serentak, tolak dan tambah. So pastikan mesti tolak kemudian tambah dengan 0.5. So ini adalah K1. Okey, kemudian cari nilai Z dan gunakan table, maka kita akan dapat 7 markah.